النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أزواجه ذرياته وأهل بيته وإلى أرواح مشايخنا وآبائنا وأمهاتنا المؤمنين بحمد الله رب الفاتحة. الله العظيم لنا ولوالدينا ولمشايخنا الله العظيم لنا ولوالدينا ولمشايخنا الله العظيم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الشافي ودواء الكافي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيب الرحمن سيد الأكوان الحاضر معنا صلى عليه في كل مكان وزمان وعلى آله وصحبه وتابعين له بإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. Maha suci ya Allah, kami manusia tak pernah mengerti apa-apa illa ma'alamtana, kecuali yang diajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Dikau lah ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjuklah kepada kami kebenaran, berilah kekuatan pada kami untuk memperjuangkannya. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Tunjukkanlah kepada kami kebatilan dan jauhkanlah diri kami dari mengikutinya. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Jadilah kami dari kalangan hamba-Mu yang mudah mendengar nasihat serta menerima bimbingan yang baik, dan berilah kekuatan pada kami untuk melakukan amal ibadah yang terbaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Alhamdulillah. Dalam minggu betul dan lepas itu saya masih lagi diberi kekuatan oleh Allah untuk hadir ke rumahnya, lalu kita berzikir, menyebut namanya, menaikkan salat sebagai manifestasi kehambahan kita padanya. Mudah-mudahan Allah terima ibadah kita dan dijadikan kesan bila kita pulang ke akhirat sana. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, bersyukur karena pada malam ini juga kita ada sedikit kesempatan untuk bersambung pelajaran kita melalui kitab sifat salat Nabi yang sahih. Pada malam ini kita sambung pelajaran surah ayat ke-9, haram mengeksploitasi rusak. Haram mengeksploitasi rusak. Haram, takrifan dari fiqh maksudnya kita dilarang melakukannya. Kalau kita tidak melakukannya, kita dapat pahala. Maka bila kita melakukannya, kita dapat pahala. Eksploitasi maksudnya mengambil kesempatan. Mengambil kesempatan berdasarkan keinginan hawa nafsu. Rasa maknanya
kebenaran yang diberikan oleh hukum syarak berdasarkan kepada syarat sebab tertentu. Contoh, bila kita musafir disebabkan syarak menempati hukum syarak, cukup syaratnya 2 marhalah 89.684 km angin ke atas, maka dibenarkan untuk kita salat jamaah pertama. Jadi rukhsah itu kebenaran atau kelonggaran yang diberikan oleh hukum syarak. Katanya semoga anda semua dirahmati Allah, bahawasanya diharamkan ke atas semua individu muslim untuk mengeksploitasi fatwa ulama yang senang dan paling mudah. Jangan pilih fatwa ulama yang paling senang, paling mudah, ataupun dalam satu pandangan itu kita ambil pandangan yang paling mudah, yang paling lemah dari segi pendalilannya. Karena ada lagi pandangan yang paling kuat, dalil yang paling teguh. Kenapa kita tak pilih? Baik. Mereka sengaja mencari keputusan yang paling senang dan paling cocok dengan hawa nafsu mereka. Orang suka pilih pandangan yang pelik-pelik, yang ganjil, sebab tu dia ikut nafsu. Contohnya, dia malah ambil sembahyang. Asal tu kata bini tak pakai sembahyang, dia malah ambil sembahyang. Lalu dia pakai itu. Tapi dia kata dalam Quran Allah haramkan daging babi. Jadi tulang babi tak apa, bulu babi tak apa, kulit babi tak apa. Sebenarnya dia nak makan babi tu. Waktu dia kata tak apa gitu. Mungkin dia bergaul dengan kawan-kawan yang bukan Islam, Cina, Kanada, Luzon, Bajau, apa semua sekali yang bukan Islam, yang dia makan makanan daripada produk babi setiap hari. Dia pun biasa juga nak makan babi. Dia pun cakap itulah. Dalam Quran Allah haramkan daging dia. Jadi lemak tak apa. Jadi gitu tercocok dengan hawa nafsunya. Ini yang dikatakan menyelidiki dan haram hukumnya. Sekarang ini tentunya dibuat tidak berdasarkan dalil-dalil yang hujah syarak. Tak ada hujah pun dia pegang. Kalau ada hujah, dia eksploitasi hujah. Contohnya dia malam solat, dia kata bahawa lulil musalli, solat apa celaka juga. Celaka lah bagi mereka yang menunaikan solat kepada Allah. Dia kata solat apa celaka. Baik, aku tak solat, tak celaka. Mudah solat, letih nak habis masa celaka, Allah bagi celaka. Aku tak habis masa tak habis celaka, tak celaka. Baik, aku tak solat. Dalil itu betul, tapi dia mengeksploitasi dalil itu, lalu diletakkan di tempat yang salah. Sedangkan yang Allah sebut orang yang solat celaka itu sebab tak lain. Di luar solat, sebelum solat, selepas solat. Dan yura'u, menunjuk pada manusia celaka juga. Yang na'u dan bara'u. Dan orang yang menerima solat celaka, ketika ia sebut oleh Allah. Dia tak reti nak buat baik. Orang buat baik tak boleh. Bila suruh buat benda baik, dia tak mampu nak buat. Celaka orang ini. Mereka mentadjih dan menentukan satu-satu masalah berdasarkan hawa nafsu mereka dengan berselindung di sebalik slogan. Dalam masalah ini terdapat khilafiah. Yang ini dalam masalah ini terdapat dua terlebih pendapat ulama yang berselisih faham tentang ini. Ya, dia ada pelbagai pandangan ulama, 1, 2, 3, 4, dia ambil 5. Kalau ada dua masalah, dia ambil paling mudah, paling ringan, paling sesuai dengan nafsu dia. Bila dia kata dia nak nikah dengan anak daga, dia ajak anak daga nikah. Anak daga tu tanya, macam mana kita nak nikah? Saksi tak ada, wali tak ada. Saksi tak ada, wali tak ada, tak nak nikah. Dia pun beritahu anak daga tu, tak apa, awak ustaz tak? Saya ustaz. Ada saksi tak ada, wali tak apa. Dia pun nak cuba cari pandangan ulama. Dia kata ada sebahagian pandangan mazhab Hanafi, boleh anak dara nikah dirinya sendiri tanpa saksi, tanpa wali. Jadi dia sengaja cari pandangan begitu sebab dia nak nikah dengan anak dara lagi. Asalnya anak dara tu nak kasih. Jadi dia nak menghalalkan apa yang haram, memudahkan apa yang tak halal,
maka dia cari pandangan-pandangan apa ya. Nampak? Jadi tidak akan begini mengikut hawa nafsu. Dan hukumnya adalah haram kerana mengeksploitasi kebenaran yang diberikan oleh hukum syarak. Mereka yang mengikut cara sebegini zahirnya selalu berpindah dari satu mazhab pada mazhab yang lain. Oh, kita tak ikut mazhab, kita ikut mazhab Quran dan hadis dia. Slogan cantik. Slogan nampak cantik, nampak bagus. Kita tak ikut mazhab, kita ikut mazhab Quran hadis dia. Dia hujah lagi. Nabi ikut mazhab mana? Sedap dia tanya, Nabi ikut mazhab mana? Apa pula nak kait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ada ikut mazhab pun, betul. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peletak pada hukum syarak. Jadi perkataan baginda, perbuatan baginda, perakuan baginda belum dilantik jadi nabi atau selepas kenabian, semuanya dikira sebagai wahyu daripada Allah. Firman Allah, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Baginda sallallahu alaihi wasallam tak bercakap dengan hawa nafsunya. Baliknya apa yang ditutupkan baginda sallallahu alaihi wasallam merupakan para wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi kita katakan kata-kata baginda, perbuatan baginda, perakuan baginda dan juga Quran itu dengan secara otomatik menjadi rujukan kepada ulama mazhab. Jadi ulama datang menyimpulkan cara pendekatan atau metodologi yang paling mudah untuk kita berinteraksi dengan nas, dengan Quran, dengan hadis, dengan ijma'. Disusun secara sistematik untuk sesuai dengan tindakan perakuan kata-kata pegangan kita, maka terhasil yang dikatakan mazhab. Kalau orang tu tak nak ikut mazhab, dia setara dengan ulama. Dia setara dengan ulama besar seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmadi, Imam Auza'i, Imam Laisi, Imam Tabari. Dia setara kan? Kalau tak setara, tak payah. Nah, dia tak nak ikut jalan plus highway buat. Dia daripada Penang nak pergi Johor Bahru, dia tak nak ikut jalan plus highway buat. Boleh buat jalan sendiri kan? Kalau boleh buat jalan sendiri, buat. Ni orang dah buat jalan, ni ikut jalan, tak payah tu je lah. Mudah ya. Ni nak buat jalan sendiri, nak pecah tanah, nak tender, nak rasmi, nak beli tu, nak beli ni, nak pandai ke, nak siap ke, nak buat jalan sendiri. Mudah dan dengan orang. Dapat. Jadi sebenarnya orang yang menyeru tidak mengikut mazhab atau berpindah pada mazhab-mazhab atau berani memilih pandangan yang paling mudah di antara pendapat mazhab, orang itu sebenarnya omong kosong dia. Dia menyeru manusia untuk mengikuti hawa nafsu dia, bukan menyeru manusia mengikut ulama. Jadi waspada. Jadi kalau dalam buku ni ke atau ustaz-ustaz mengajar di masjid di Surau ni ke, kita waspada. Kerana kita lebih suka mengikuti pendekatan atau metodologi para alim ulama berbanding individu-individu tertentu yang menyeru kepada pandangan tanpa mazhab atau berpindah-pindah daripada satu mazhab ke mazhab yang lain, atau berlagak bijak dengan memilih pandangan terkuat di antara mazhab, sedangkan mereka tidak berkelayakan untuk melakukan tindakan sendirian. Mereka juga selalu berpindah dari satu pendapat pada pendapat yang lain demi mengikut hawa nafsu mereka. Kita tengok hawa nafsu cocok ikut, hawa nafsu tak cocok ikut. Di hadapan manusia mereka berselindung dengan dakwaan mereka mengikut hukum Allah. Nampak hebatlah bekas sebab yang jumpa apa Quran, apa hadis, ijazah guru, profesor atau PhD ke. Nampak hebatlah. Sikit-sikit Quran sunnah. Tapi cara pengambilan hukum dan merujuk kepada hukum itu tidak berdasarkan ulama. Baliknya berdasarkan kepada individu atau kumpulan tertentu saja, ini bahaya. Di hadapan manusia mereka berselindung dengan dakwaan mereka mengikut hukum Allah, mengikut sunnah dan pandangan ulama. Namun hakikatnya di sisi Allah mereka hanya menunggang hawa nafsu semata-mata. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu 'alaihi wakila am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qiluna in hum illa kal an'ami bal hum adallu sabila." Terangkan pada wahai Muhammad tentang orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan mereka. Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara ke atasnya? Allah tanya.
Hai Muhammad, kau tengok ada orang yang jadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Kamu boleh jadi pemelihara pada dia? Tak boleh. Allah dah tahu dah. Nabi takkan ada kekuatan untuk nak membendung sikap masyarakat yang jadi ikut nafsu. Tak boleh. Tapi ditanyakan juga, nak cerita pada kita bahaya. Kalau kita jadi ikut hawa nafsu selaka, hawa nafsu yang jahat, hawa nafsu yang bergelora, mari Nabi pun, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak nak tunjukkan apa-apa, kecuali orang itu diberi hidayah Allah. Jadi punca kesesatan manusia tak ikut hawa nafsu, hawa nafsu yang jahat. Atau apakah kamu mengira bahawa kebanyakan mereka itu mendengar dan memahami? Orang ikut nafsu itu dia dengar atau dia faham? Banyak terti itu. Mereka itu tidak lain, hanya seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat jalannya berbanding binatang ternak berkenaan. Makanya keumpamaan yang mewahului orang yang ikut hawa nafsu yang serakah jadi sesat. Bila mereka sesat, tak faham dah. Cakap kata hikmah Rasulullah dan kita apa. Orang cakap apa? Esok Deepawali. Jangan kita jadi macam India sambut Deepawali juga. Orang dia pakai sari, kita pakai sari. Orang dia menari ikut rentak ketuhanan dia, kita menari ikut rentak ketuhanan dia. Orang India buat macam ni semua api, kita buat macam ni semua api. Orang India ambil kelapa, cukup kelapa, hentak kelapa. Esok ada hentak kelapa. Ada hentak kelapa dah kusam je. Kusam hentak kelapa. Macam ni tak lah. Gaya puasa, gaya haji itu sebenarnya datang korban. Maknanya kalau ada upacara keagamaan Hindu, jangan begitu. Betul kita kata nak tengok perayaan, tapi dalam perayaan itu ada upacara keagamaan. Kita ada dalam upacara keagamaan itu syiar Hindu, kita menghidupkan syiar itu. Patutnya kita orang Islam hidupkan syiar Islam Hindu. Dia dalam negeri, dalam negara kita, dia nak gaya, tapi biar dia gaya. Yang kita pergi itu main-main pegang sebuah api, main bakar bunga dulu, main macam keliling juga pasal nak jual maruah tu, jual maruah bukan rumah. Jangan, saya nasihatkan tuan-tuan, jangan sampai kita jadikan prinsip one Malaysia jadi one akidah, one agama, one syariat, hancur semua. One Malaysia itu perpaduan, kesatuan antara kaum. Jangan bagi wujudkan kesatuan agama, kesatuan akidah, kesatuan ibadah. Sebab lakum dinukum boleh. Untuk kamu, untuk kami. Nampak? Saya bukan pesan ikut kerana politik dia. Tapi satu tuan-tuan yang juga akidahnya fokus. Kita boleh hormat orang Hindu, Buddha, Kristian nak belajar apa, sila. Dia orang nak makan apa, nak minum apa, nak buat upacara agama mereka, sila. Tapi kita dia orang. Firmannya lagi. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Apakah setiap kali datang padamu seorang rasul bahawa satu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginanmu, lalu kamu menyombong? Nabi yang rasul bahawa tak sesuai dengan ikut nafsu kita, tersombong, termaruk, terbangkang. Atau beberapa rasul di kalangan mereka kamu dustakan. Bukan itu saja lawan. Nabi yang rasul bahawa tak nak terima, buat sombong, bongkak. Bawa lagi lawak tentang habis-habisan, gam, tangkap, bunuh, dan beberapa orang yang lain kamu bunuh. Bukan ustaz orang buat gitu. Para nabi-nabi dulu, orang lawak, orang tentang, orang sombong, kemudiannya bunuh. Allah, tengok lagi dia buat ayat yang sama. Kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Tiap kali datang seorang rasul pada mereka dan membawa apa yang tidak mereka inginkan oleh hawa nafsu mereka, maka sebahagian dari rasul-rasul mereka dustakan. Maksud dusta sini mana? Pak rasul bawa tak terima langsung, reject. Kalau bawa juga ceramah seminar forum diskusi juga, enggak, tangkap, penjara, seksa, bunuh, dan sebahagian lagi mereka bunuh. Maka Al-Quran menceritakan tentang bagaimana orang yang mengikuti hawa nafsu ini dia terima kebenaran yang Rasul-Rasul terdahulu bawa. Apatah lagi kita ustaz nak ajak orang mari surah, mari masjid, mari mengaji, mari beramal dengan ilmu agama. Apatah kita orang ilmu ya Allah. Firman-Nya lagi, fala tattabi'ul hawa
Al ta'dilu wa al-talbu aw tu'ridu fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira. Maka jangan kamu ikuti hawa nafsu untuk menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu mengutamakan kata-kata atau engkau menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Begitu juga ayat-ayat yang banyak tuan-tuan, ayat-ayat yang banyak di sini tuan-tuan, boleh baca renung. Kesimpulannya pada kita bahawa Allah melarang kita mengikuti hawa nafsu yang jahat. Apatah lagi dalam kita tak memiliki kekuatan untuk nak ambil dalil itu letak pada tempatnya, maka jangan bertindak mengikut hawa nafsu. Kerana ikut hawa nafsu itu memutarkan kita dari jalan kebenaran dan menyebabkan kita tidak berpaut kepada kebenaran, dan akhir sekali kita menentang kebenaran. Tengok muka surat 12 tuan-tuan. Daripada jurusan ayat-ayat di atas, kita dapati atau kita dapat mengetahui bahawa ilmu usuluddin melarang seseorang itu. Ilmu usuluddin, ilmu akidah, ada disebut ilmu usuluddin, ada disebut ilmu akidah, ada disebut ilmu tauhid, ada disebut ilmu kalam. Itu benda yang sama saja. Cuma skop-skop dia itu agak berbeza sedikit. Ilmu usuluddin melarang seseorang itu daripada mengikuti hawa nafsunya dan mencari pendapat yang paling mudah. Salah satu dari perbuatan mengikut nafsu. Ada dia contoh-contoh yang kita berikan. Nak ambil pandangan yang cocok dengan nafsu dia. Kalau kita nak ikut disiplin betul, macam-macam. Kita kata Islam sempit lah, jom lah, fanatik lah. Kita pegang satu disiplin, kita pegang kepada mazhab Syafi'i. Satu disiplin. Dia nak pegang pada mazhab Hanafi, dia pun disiplin juga. Masalah sekarang ni, bila kita pegang itu, orang kata kita jumpa. Dan orang yang menyuruh kita tu, dia kata ikut Quran, ikut hadis, dia tak setara nak bina mazhab pun, dah. Allah Rabbi Ma'idah. Ia sesuatu yang terlarang lagi haram. Bagaimana yang telah dijelaskan oleh ulama. Ikut pandangan hawa nafsu, haram dan dilarang oleh ulama. Dan insyaAllah saya akan bicarakan topik ini kedatang insyaAllah. Anda tengok hadis an Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Huffatul jannatu bil makarihi wa huffatun nar bil syahwat." Rawahu Muslim. Daripada Sayyidina Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syurga itu dikelilingi oleh sesuatu yang tidak syurga itu dikelilingi oleh sesuatu yang tidak mengujakan nafsu di dunia. Mana nak buat ibadat, rasa tak suka, tak seronok, payah, penat, letih. Nafsu, syahwat kita tak selesa bila nak buat ibadat. Sebab apa? Sebab syurga dikelilingi oleh sesuatu perkara yang tidak disukai oleh nafsu syahwat. Manakala dia kata wahufatun nar bil makan, wahufatun nar bil syahwat, dan neraka dikelilingi oleh perkara yang menyeronokkan jiwa manusia. Makan sedap, minum sedap, tidur sedap, bini sedap, hayal, mewah sedap. Pergi, saya katakan suka, tadi ada baik, buruk, benar, salah, halal, haram, dosa, pahala, syurga, neraka, tadi ada. Jadi memang pun kalau kita ni balik jabat, mari masjid betul, hujan lagi, kena lapar, ngantuk, tak mandi, ada orang nak jumpa. Kalau nak buat benda baik, banyak benda yang menyebabkan kita rasa tak selesa, tak seronok. Tapi kalau orang ajak makan, tak fikir dah salah ni. Orang kata, ni, main makan ni, makan ni, kambing. Kita tak fikir dah, tak mandi lagi lah, penat lah, ngantuk lah, letih lah, busuk lah, tak selesa. Tak ada. Pergi dua makan lah. Betul kambing. Makan kambing ke? Aku kambing. Allah Akbar. Jadi bila situasi begini ada pada hati kita, cepat-cepat kita tentukan sasarannya. Kenapa kita kata tak selesa? Mari masjid, mari surah, sembahyang, baca Quran, baca hadis, ngaji, belajar. Kenapa kita kata tak selesa tu? Sebab tadi dalam hati kita tu nafsu syahwat, nafsu amarah memang tak selesa dengan taat. Baliknya nafsu amarah tu dia selesa dengan maksiat. Dia selesa dengan kelalaian, dia selesa dengan nikmat dunia, dia selesa dengan kejahatan, dia selesa dengan wujudkan iblis dan syaitan. Dia panggil regu masing-masing. Nah, kalau
Roberto Mancini itu dengan sekuatnya, kalau Alex Ferguson itu dengan sekuatnya. Bila perlawanan derby antara dua Manchester ni, kita tahu keluar dari keeper Manchester United ditewaskan Manchester City 6-1. Kalau kan kita lupa benda sejinak dia. Macam di hati kita ada nafsu amarah dengan nafsu mutmainah dekat-dekat ya. Dekat-dekat ya. Nafsu amarah mutmainah, amarah mutmainah. Nafsu jahat, nafsu tenang. Nafsu jahat, nafsu tenang. Nafsu jahat, nafsu tenang. Kalau nafsu tenang menguasai pentas hati kita, mana kita tenang nak buat ibadat, zikir, wirid, doa, selawat, mengaji, masjid, surga, sedekah, zikir dan sebagainya. Tapi kalau nafsu jahat menguasai hati kita, payah kita nak zikir, nak wirid, nak doa, nak selawat, nak sedekah, nak puasa, nak buat apa-apa payah. Jadi pentah hati kita tu apa? Apa lah? Pentah hati kita ditakluk oleh mana? Kalau pentah hati kita ditakluk nafsu jahat, tak boleh sebab mana? Kalau pentah hati kita ditakluk oleh nafsu yang tenang, itu selesai. Ini kita datang ni. Habis masa tenaga segala-galanya lillahi ta'ala. Jadi besar tu tuan-tuan perbezaan antara kedua, walaupun sejirat, pertembungan sejirat Manchester United dan Manchester City, tapi yang menang daripada pertembungan ini memberi impak yang besar pada English Premier League. Jadi kalau yang menang antara pertembungan dua nafsu ini memberi impak yang besar pada kedudukan individu berkenaan. Ada dia mentaati Allah atau mendurhakai Allah, terpulang bagaimana kekuatan hawa nafsu merajai isi hati individu berkenaan. Kalau kita ni yang nafsu mutmainah, yang kuat, yang teguh, mungkin kita akan membelasah nafsu amarah, nafsu itu juga. Tapi kalau kita ni nafsu amarah yang kuat, yang teguh, dia akan bertindak membelasah nafsu mutmainah. Mungkin dalam nafsu 70 80% dosen pun Allah Rabbi la ilaha illallah. Yang penting ada sebabnya, dan bagaimana kita nak jelaskan sebab-sebab bila kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jelas pada kita bahawa mencari pendapat ulama yang paling mudah dan mengikut pendapat manusia ramai yang jahil dengan satu perbuatan mengikut orang nafsu. Sekarang ni orang ikut orang awam, apa? Ustazah pilihan. Siap. Itu bagi tahu tuan-tuan. Nak letak ustazah, mekanisme apa? Mekanismenya astro. Kenapa? Ustazah kena main susah. Ustazah kena main susah. Hal lain itu baguslah, main jenazah ke, ceramah ke, mendekati mak rompek ke, pokok gelandangan, kewajikan bagus. Ini dalam program kena main susah juga ustazah. Kalau imam muda main susah, okey. Ustazah main susah. Ya, tuan-tuan. Kita ada anak-anak saudara kita yang selalu tersebab kerja merepek. Kita ni buat program kantung ke televisyen ke ceramah seminar berdiskusi nak cari kata Allah. Nak komersial lah, tapi dia nak sampai nilai komersial lebih penting, lebih besar daripada kata betul. Jadi budak-budak ni, budak Allah nak cari dilema, nak cari takwa, nak cari makan, cari apa, masa ikut program tu. Kemudian fasilitator tak betul juga. Program kita betul-betul lah. Fasilitator pun baju merah macam produk tebal je. Ustaz apa je. Bila kita komplain ni, ada orang yang asing. Terima kebenaran. Allah Rabbi la ilaha illallah. Dia ikut orang awam. Sekarang masyarakat kita tuan-tuan, masyarakat kita dia menarafkan ulama. Masyarakat sekarang menaraf ulama. Macam tuan-tuan lah, kalau saya datang sini, tuan-tuan yang setuju dengan saya, Ustaz Sami yang bagus, Ustaz Sami yang dulu, Ustaz Sami dia mengajar mudah faham, bahasa dia reka, penjelasan dia dari dia badan. Itu sokong saya, benci saya. Pakar tu Ustaz tu. Gila tu Ustaz tu, syok sendiri. Ustaz tu orang faham. Dia cakap gitu pula. Macam-macam. Dia tak suka. Jadi, penarafan Ustaz, alim ulama, orang awam yang datang diri. Ini ustaz kerajaan, ini ustaz perbankan, ini ustaz VIP, ini ustaz selebriti. Ini ustaz politik. Ustaz ni pakai songkok. Kalau ni ustaz ni pakai sebab, pakai kopiah. Kalau hijau ni. Dia macam tu. Orang awam
mengarahkan ulama, bukan orang awam memberi fatwa, memberi hukum hakam pada ulama. Abang meminta hukum hakam fatwa dari ulama. Jadi ulama nak cakap, nak suara, nak jelaskan pendirian,